Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, selamat pagi. Apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat, sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita pada setiap hari. Okey. Okey, semalam cikgu mendapat satu perkabaran yang sedih ya. Bukan cikgu lah. Saya rasa semua orang, iaitu berkenaan dengan perpindahan salah seorang daripada rakan kita, Izarfa. Jadi cikgu harap dekat mana saja kamu bersekolah, cikgu harap kamu sentiasa belajar sungguh-sungguh sehingga kamu berjaya. Okey. Dan janganlah kamu lupakan kami dekat sini. Okey, semoga kita doakan semoga Izarfa terus cemerlang walaupun dekat mana saja dia berada. Jadi setiap orang, setiap murid yang telah cikgu ajar, walaupun yang masih ada sehingga sekarang, cikgu sangat-sangat kata cikgu akan kenang lah sampai bila-bila, sebab setiap orang mempunyai personality yang berbeza-beza. Jadi memang cikgu akan ingat salah seorangnya. Jadi bila cikgu dengar Izarfa nak berpindah tu agak sedih, tapi kita tak dapat nak halang. Dia ada sebab-sebab dia yang tertentu. Cuma kita doakan yang terbaik buat Izarfa. Dan yang paling penting sekali, semoga sentiasa berhati-hati ataupun stay safe lah dengan keadaan kita pada sekarang ni. Okey, jadi pada pagi ni murid-murid, kita akan melihat tentang kosakata. Jadi pembelajaran kita hari ini sedikit sahaja sebab kamu akan belajar macam mana nak menggunakan kamus. Okay. Objektif pembelajaran kita satu saja pada pagi ini. Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat membaca, memahami dan mengecam 5 maksud kosakata. Kamu akan, senang kata, kamu hanya akan cari maksud perkataan daripada ayat ataupun petikan yang kita akan bacakan di dalam konteks muka surat 59. Jadi aktiviti ni sebenarnya aktiviti pemulihan. Dia macam aktiviti penggayaan lah yang kita buat dalam kelas. Tapi apa salahnya sesekali cikgu masukkan aktiviti pemulihan ni untuk bukan aktiviti pemulihan ni maksudnya kita belajar lah. Maksudnya kita belajar untuk kalau dalam hari ini punya topik, kita akan mencari maksud perkataan untuk kita tambahkan kosakata ataupun kita tambah kata apa? Kita kaya dengan kosakata lah. Kamu tahu banyak lagi kosakata dengan lebih baik. Maksud dia kamu faham dengan lebih baik. Jadi tak salah kalau kita nak buat pemulihan dan penggayaan sekali. Okey. Okey, kita akan terus membaca petikan. Kita akan tengok gambar dulu. Tengok ada berapa orang kat sini. Ada 3 orang. Ayah, lepas tu ada ayah ni nama dia Encik Ismail. Lepas tu ada Sarah dan ada Imran dekat sini. Jom kita baca beberapa ayat yang diberikan kepada kita. Yang pertama, Encik Ismail memasang penutup lubang di bawah pintu rumah. Nombor 2, ruang di bawah pintu perlu ditutup supaya haiwan berbisa tidak dapat ataupun tidak masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, Imran dan Sarah turut menyusun kasut dengan kemasnya. Keempat, penutup saluran air hendaklah sentiasa ditutup dengan sempurnanya. Dan yang kelima, mereka menginginkan rumah yang selamat. Jadi daripada ayat yang diberikan kepada kamu ni, hari ini kita akan melihat satu persatu tentang perkataan yang diwarnakan dengan warna merah ini. Perkataan yang pertama memasang, yang kedua berbisa, yang ketiga menyusun, yang keempat menutup, yang kelima menginginkan. Jadi setiap satu ni kita akan cari maksud dia. Jadi untuk kelas kita pada hari ini, sebaiknya kamu ada buku teks dan satu lagi kamu kena ada kamus. Kalau kamu ada kamus, sangat-sangat baik Kalau ada kamus, kamus Dewan Bahasa. Kamus Dewan Bahasa. Kalau tak ada kamus, macam mana cikgu? Kalau tak ada kamus, tak apa. Kamu boleh buat carian melalui internet. Jadi kita nak tengok satu persatu lah. Sebelum tu kita akan tengok satu persatu. Perkataan yang pertama ialah memasang. Jadi kita akan tengok, kita akan buka pada enjin carian.
Okey, kamu akan tulis dekat enjin carian ni. Kalau saya kalau tak ada kamus, saya akan menggunakan internet. Dekat dalam internet kita ada satu kamus, kamus ya. Kita pergi sebagai kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Tekan enter. Lepas tu dia akan keluar kepada kamu ni kan. Kamu tengok ni, kamus online DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Cari dekat carian umum. Dekat sini kamu boleh tulis perkataan apa yang kamu nak cari dan kamu faham. Nanti dia akan keluar masuk perkataan tersebut. Ni sekarang ni dah ada kamus online dah, senang. Tak semestinya kamu kena ada kamus yang buku tu. Kalau ada buku tu pun lagi baik sebab kamu boleh tengok secara mewujud. Okay, jadi perkataan apa yang kita nak cari tadi? Kita akan cari perkataan memasang. Tulislah dekat sini, memasang. Apa itu memasang? Ni yang saya dah pernah cari dulu-dulu ni. Okey. Memasang. Tekan memasang dan kita klik pada cari. Nampak? Dia dah keluar. Bila kamu klik pada cari, dia akan keluar definisi ataupun maksud memasang. Ada 3 sini. 1, 2, 3. Okey. Jadi, murid-murid, apabila kita mencari maksud perkataan, pastikan sebab perkataan yang kamu cari tu, maksud perkataan tu, dia mempunyai kadang-kadang satu perkataan tu dia ada banyak maksud. Dia ada banyak maksud. Jadi, macam ni dia ada 3. Dia bagi pada kita kan, ada 3 maksud. Jadi macam mana kita nak tahu maksud dia? Kita kena tengok kepada situasi ataupun perkataan tu berada di dalam ayat tu macam mana. Yang mana sesuai, maksud yang sesuai untuk ayat ini. Yang kedua ni, Encik Ismail memasang penutup lubang di bawah pintu rumah. Jadi kita nak tengok memasang ni apa? Memasang berkaitan dengan penutup lubang. Kita tengok memasang penutup lubang ni apa yang paling sesuai dengan dia. Yang pertama, maksud dia menembak senapang meriam. Maksud dia memasang ni boleh jadi menembak maksud dia. Tapi adakah dia menembak? Jadi tak sesuai. Kita letakkan maksud dia sebagai menembak. Yang kedua, kita tengok kat sini. Yang kedua ni, menyalakan lampu atau menyuluh mencucuk. Adakah sesuai dengan tadi? Tak sesuai juga. Jadi tak sesuai. Yang ketiga, mengenakan mencantum bahagian-bahagian sesuatu sehingga menjadi sesuatu yang lengkap atau sempurna ataupun mencantumkan. Jadi sesuai tak dengan memasang penutup lubang di bawah pintu rumah? Jadi cikgu rasa yang paling sesuai ialah mencantumkan ni lah, mengenakan ataupun mencantumkan bahagian-bahagian sesuatu hingga menjadi sesuatu yang lengkap. Jadi yang perkataan ni yang paling sesuai kita akan letak ialah mencantumkan. Jadi apabila kamu dah ada jawapan tu, kamu akan tulis nanti di dalam buku tata bahasa. Ayat yang kedua, perkataan yang kedua ialah berbisa. Berbisa. Jom kita tulis apakah yang dimasukkan dengan berbisa. Tekan cari. Okey, ada 2 dekat sini. Yang pertama mengandungi bisa. Macam tak faham orang tanya apa itu bisa. Ada bisa. Okey. Kalau Indun lain pula maksud dia nanti. Jadi berbisa ni apa? Yang kedua, mempunyai zat racun ataupun ular, ataupun ada sesuatu unsur jahat yang dapat merosakkan atau merumuskan orang lain. 2 maksud ni. Maksud pertama ada racun. Yang kedua, unsur jahat dan dapat merosakkan atau menjerumuskan. Jadi yang paling sesuai dengan ni, dia kata haiwan berbisa, takkan haiwan yang jahat. Jadi mestilah yang paling sesuai maksud berbisa ialah mempunyai racun. Jadi jawapan yang kamu akan tulis nanti maksud dia ialah mempunyai racun. Yang ketiga, menyusun. Cikgu cari 3 saja. Yang kedua nanti kamu akan cari sendiri. Kita belajar menggunakan kamus. Menyusun ada 2 dekat sini, 2. Tapi dekat dalam ni dia ada 1, dia ada 2, dia ada 3 maksud menyusun. Maksud yang pertama, meletakkan berlapis-lapis. Letak berlapis-lapis, bertindih. Yang kedua, mengatur baik-baik. Yang ketiga, mengatur, mengubah. Jadi yang paling sesuai apa? Menyusun, dia kata menyusun apa ni? Dia kata menyusun kasut. Kalau yang paling sesuai ialah nombor 2 ni, mengatur baik-baik. Jadi macam itulah caranya kita mencari maksud perkataan menggunakan kamus Dewan Bahasa. Okey? Yang lagi 2 ni kamu cari dengan sendiri. Penutup. Okey, maksud penutup dan maksud menginginkan.
Boleh? Okey, jadi yang tu saja kelas kita pada pagi ini, iaitu mencari maksud kosakata. Tugasan dia, kamu akan cari maksud perkataan yang diwarnakan dan tulis di dalam buku tata bahasa. Nak tulis macam mana, cikgu? Ini contoh dia. Kamu akan tulis hari ini hari Selasa dalam buku kamu ni. Yang kedua, kamu akan tulis tarikh 27 hari bulan 7 bulan Julai 2021. Selang sebaris cari maksud perkataan, gariskan selang sebaris. Nombor 1, tulis memasang dash maksud dia, mencantumkan untuk membina ataupun melengkapi. Yang kedua, tulis perkataan berbisa dash maksud dia mempunyai bisa atau racun. Yang ketiga, tulis menyusun selang ni semua ni. Maksud dia yang tadi meletakkan secara apa? Meletakkan secara rapi tadi kan. Lepas tu yang keempat, kelima ni pun sama. Kamu cari maksud dan kamu tulis. Habis, seperti biasa, kamu ambil gambar dan hantar ataupun hand in ke dalam Google Classroom Bahasa Melayu. Jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian yang telah kamu berikan. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.